هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membimbing kita untuk berada di tempat untuk mendapatkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana diperdengarkan sebentar tadi. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggerakkan hati dan langkah kaki kita menuju ke tempat yang Allah menjanjikan curahan rahmat di tempat-tempat seumpama ini seperti mana diperdengarkan sebentar tadi. Dan harapan kita setelah kita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keselamatan kepada kita daripada segala bala dan musibah. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Kesemuanya daripada pengampunan serta rahmat dan janji keselamatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan oleh kerana akan ajaran yang dibawa oleh orang yang sedang kita raikan pada malam hari ini, malam kelahirannya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak tahu majlis seperti ini dijanjikan pengampunan kecuali yang memberitahukan adalah Rasulullah. Kita tidak tahu kalau majlis seperti ini dijanjikan rahmat kecuali yang memberitahukan adalah Rasulullah. Kita tidak tahu kalau majlis seumpama ini adalah dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti mana di dalam hadis kecuali Rasulullah yang memberitahukan. Bagaimana kita tidak meraihkan kepada orang yang menjadi sebab kita semua dapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak mengingati kepada orang yang amat berjasa yang kalau bukan kerana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kita tidak mendapatkan keindahan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fajazallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khair jaza nabiyan an ummatihi wa rasulan an qaumih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik sebesar-besar ganjaran yang diberikan oleh Allah kepada seorang nabi atas khidmatnya kepada umatnya. Demikian majlis ini diadakan pada malam hari ini adalah untuk mengingati akan orang yang amat berjasa kepada kita yang dilahirkan. Subhanallah, saya rasa bukan perkara bertepatan akan tetapi sabiqat iradah, kehendak yang azali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengumpulkan kita dan tepat pada malam 12 Rabiul Awal, malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ketahuilah bahwasanya di dalam Al-Quran Al-Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkisahkan pelbagai macam kelahiran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkisahkan kelahiran Nabi Isa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkisahkan kelahiran Siti Maryam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkisahkan kelahiran Nabi Yahya. Sehingga adanya pertemuan antara Nabi Yahya dengan Nabi Isa alaihissalam dan berbual satu dengan yang lain karena mereka hidup satu zaman. Nabi Isa mengatakan kepada Nabi Yahya, kamu lebih mulia daripada aku. Kata Nabi Yahya mengatakan kepada Nabi Isa, kamu yang lebih mulia daripada aku. Kata Nabi Isa mengembalikan, tidak, kamu yang lebih mulia daripada aku. Lalu menjawab, kenapa? Sebab Nabi Yahya lebih mulia daripada Nabi Isa alaihissalam. Walaupun memang di dalam kriteria kategori kenabian yang 5 termasuk ulul azmi adalah Nabi Isa alaihissalam, dan mereka adalah 5 para anbiya yang merupakan afdalur rusul wal anbiya. Ulul azmi adalah nabi yang paling mulia di antara sekalian nabi dan juga para rasul. 5 orang yang termasuk dalam ulul azmi: Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, Nabi Isa dan juga Nabi Hud alaihissalam. Ini adalah merupakan nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kategori ulul azmi.
Akan tetapi Nabi Isa mengatakan kepada Nabi Yahya, kamu adalah lebih mulia daripada aku. Apa sebab Nabi Isa mengatakan kepada Nabi Yahya lebih mulia? Karena kata Nabi Isa, saat kelahiran kamu yang mengucapkan ucapan selamat adalah Allah Subhanahu wa taala. Sementara kelahiran saya mengucapkan selamat untuk diri saya sendiri. Saya yang mengucap untuk diri saya. Adapun kamu yang mengucap selamat adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian dalam surat Maryam, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Isa alaihissalam, mengkisahkan tentang kelahiran Nabi Isa, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Keselamatan untuk saya di hari saya dilahirkan, di hari saya diwafatkan, dan di hari saya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi saat kelahiran Nabi Yahya alaihi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala yang mengucapkan wassalamu alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Ucapan selamat daripada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Kepada Nabi Yahya alaihissalam. Ucapan selamat dari Allah untuknya, yakni Yahya alaihissalam, di hari dia dilahirkan, di hari diwafatkan, dan di hari dibangkitkan. Sehingga Nabi Isa meletakkan neraca timbangan kemuliaan dirinya dengan Nabi Yahya, yang Nabi Yahya lebih mulia daripada segi kelahirannya itu yang mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini dua Nabi adalah salma yang dijadikan neraca timbangan kemuliaannya adalah ucapan selamat di hari kelahirannya, apa agaknya dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tidak disebut di dalam Al-Quranul Karim Allah mengucapkan tahniah akan kelahiran seorang Nabi, kecuali tahniah itu disampaikan kepada ayahnya ataupun ahli keluarganya. Kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bermula daripada makhluk pertama dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala hingga Nabi yang sebelum terakhir diutus oleh Allah, Nabi Isa. Setiap Nabi membawa amanah untuk memberitahukan kepada kaumnya tentang kelahiran dan munculnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beza orang mendapatkan kabar gembira direct langsung untuk diri dan keluarganya dengan orang yang diberikan ucapan gembira untuk orang ramai. Tentunya kemuliaan adalah terletak kepada orang yang yang disebarkan tentang kewujudannya dan kelahirannya untuk semua umat dan sepanjang zaman sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ketika ingin memberitahukan berita gembira tentang kedatangan Nabi Ismail, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Fabasyarnahu," kami berikan berita gembira kepada siapa? Kepada Nabi Ibrahim, "bi ghulamin halim," dengan anak yang penyantun. Siapakah yang dimaksudkan? Nabi Ismail. Siapa yang diberitahukan? Nabi Ibrahim alaihissalam. Memang Ismail anak kepada Nabi Ibrahim. Saat Nabi Yahya ingin dilahirkan, sebelum dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum dilahirkan di atas muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Nabi Zakaria, memberitahukan, ya Zakaria, wahai Zakaria, inna nubasyyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Kami Allah berikan berita gembira kepada kamu, wahai Zakaria, dengan seorang anak namanya Yahya. Yang diberitahukan berita gembira Nabi Zakaria akan kelahirannya siapa? Kelahiran Nabi Yahya alaihissalam. Demikian juga ketika Nabi Isa akan dilahirkan, Allah Subhanahu wa taala menghantarkan Jibril memberitahukan kepada Siti Maryam akan kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Yang diberitakan gembira adalah Siti Maryam. Wahakala Nabi Ibrahim, Siti Maryam, Nabi Zakaria mendapat berita gembira karena mereka terikat langsung dengan siapa yang akan dilahirkan. Ismail putra Ibrahim, Yahya putra kepada Zakaria, Isa putra kepada Siti Maryam. Akan tetapi junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam diberitakan berita gembiranya akan kelahirannya bukan kepada ayahnya sahaja,
bukan kepada keluarganya sahaja, bukan kepada Bani Hashim sahaja, bukan hanya di zamannya sahaja, sebelum kelahirannya, bahkan di zaman para anbiya pun sudah diberitahukan tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sehingga di dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang maksud daripada firman Allah subhanahu wa ta'ala mengambil janji dan sumpah daripada para anbiya bila mana lahir dan wujud di tengah-tengah mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tu'minunna bihi wa la tansurunna, kamu kena beriman kepada Nabi itu dan kamu mesti membantu menolong kepada ajaran Nabi itu. Qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri, kamu wahai para anbiya dan para rasul, adakah sudah mengambil janji dan sumpah daripada aku Allah subhanahu wa ta'ala bila mana diutus di tengah-tengah kamu Rasulullah, kamu kena beriman kepadanya dan juga membantu kepadanya. Mereka menjawab, qalu aqrarna, kami berikrar wahai Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin, dalam ambillah saksi wahai para anbiya kalau kamu sudah mengambil janji dan sumpah daripada aku, wa ana ma'akum, saya bersama dengan kamu menjadi saksi juga. Saksi apa yang disaksikan oleh para anbiya? Yang Allah mengikut sertakan zatnya yang maha agung dan maha tinggi untuk bersaksi dengan para anbiya akan kemunculan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Demikian perbezaan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan para anbiya yang lain. Walaupun beliau sendiri menafikan ataupun menidakkan untuk dimuliakan dirinya lebih daripada yang lain sebagai sifat tawadhu daripada Nabi Muhammad, seperti mana Nabi Isa pun bertawadhu kepada Nabi Yahya alaihi salam. Demikian yang kita belajar daripada para anbiya radhiyallahu anhum wa ardhahum wa alaihimus salatu wassalam, dari mana mereka adalah telah mendapatkan ajaran langsung daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang juga menceritakan akan kelahirannya. Baginda bersabda, mengatakan dalam hadis yang sahih, ana da'watu Abi Ibrahim, saya ini adalah buah hasil daripada doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim yang tahu melalui ilmu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya akan adanya Nabi di akhir zaman yang akan bertapak di kota Mekah. Maka Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah membina Ka'bah, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum, ya Allah utuskan di tengah-tengah mereka seorang rasul golongan daripada mereka sendiri, yakni daripada kota Mekah, yang pada akhirnya dikabulkan doa Nabi Ibrahim setelah ribuan tahun daripada permintaan doa Nabi Ibrahim kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dilahirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kurun setelah ribuan tahun daripada Nabi Ibrahim alaihi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Nabi memberitahukan, saya ini adalah dakwatu Abi Ibrahim, hasil daripada doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa bisyaratu akhi Isa, dan saya adalah merupakan berita gembira yang dikhabarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Ibrahim tahu akan kelahiran Rasulullah, Nabi Isa tahu akan kelahiran Rasulullah, Nabi Musa pun tahu akan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga terungkap dalam Taurat dan juga Injil tentang sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam, yang sampai mereka para Yahudi mengatakan, saya kenal Rasulullah lebih daripada kenal saya kepada anak saya sendiri. Disebabkan yang memberitahukan tentang Rasulullah adalah Rabbul Izzah subhanahu wa ta'ala, yang menceritakan tentang sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana kita tidak bergembira dengan kelahiran insan yang kelahirannya lebih mulia daripada mana-mana para anbiya yang mulia juga kelahiran mereka, sementara kelahiran Nabi Muhammad jauh lebih mulia. Bila mana di dalam Al-Quran, di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diperjalankan daripada Masjidil Haram menuju kepada Baitul Maqdis untuk melakukan Isra dan juga Al-Mi'raj sebagaimana diperdengarkan sebentar tadi. Maka Jibril memberitahukan kepada Rasulullah, ya Muhammad, inzil huna, turun di sini dan salatlah kamu 2 rakaat di situ. Kemudian selesai, kemudian kata Jibril mengatakan, kamu tahu di mana kamu salat? Kata Nabi mengatakan, Allah yang maha tahu. Jibril menjawab, kamu salat di tempat di mana di tempat ini dilahirkan Nabi Isa, yaitu Baitul Lahmin, tempat
tempat kelahiran Nabi Isa yang lebih daripada 500 tahun daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang masih kekal dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menghantarkan Ruhul Qudus Jibril alaihi salam untuk membimbing Rasulullah baginda nak pergi mana, nak pergi jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, nak pergi Baitul Maqdis, kemudian nak pergi ke langit. Kenapa pula dia mesti singgah pergi ke tempat Nabi Musa, singgah ke tempat Nabi Isa, untuk pergi ke tempat Baitul Maqdis, tak pergi direct langsung saja jumpa dengan Allah, patah balik seketika? Apa tujuan daripada Jibril menunjukkan perkara-perkara sedemikian? Termasuk yang ditunjukkan adalah tempat kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Kamu solat di tempat haitsu wulida Isa, di sini dilahirkan Nabi Isa. Kalau tempat kelahiran Nabi Isa, Allah hantarkan Jibril bimbing